Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah bimbang dengan peningkatan kes kematian COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan jumlah kes kematian akibat COVID-19 dalam negara sejak kebelakangan ini. Beliau berkata, setakat 9 hari dalam tahun baru ini, sebanyak 71 kes kematian akibat pandemik itu direkodkan berbanding kurang daripada 100 kematian dicatatkan dalam 9 bulan pertama tahun lalu. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata demikian menerusi akaun Twitter. Selepas 9 jam dimuat naik, hantaran itu menerima 9,334 respon suka dari pengguna Twitter, sebanyak 7,856 kali diulang ciap dan menerima 232 komen. Seorang pengguna Twitter, Arif Zubair, dalam komen maklum balasnya berharap kerajaan melaksanakan sekatan pergerakan sepenuhnya supaya tidak lagi berlaku kes kematian COVID-19. Setakat semalam, Malaysia mencatatkan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 sebanyak 542 atau 0.41% daripada jumlah keseluruhan kes sebanyak 133,559 kes. Malaysia merekodkan kes kematian harian tertinggi akibat COVID-19 iaitu sebanyak 16 kematian pada Jumaat lalu. Selepas timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan disahkan positif COVID-19 pada 4 Januari lalu, seorang lagi anggota Kabinet Negeri disahkan positif hari ini. Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Hendros Anding yang juga pembantu menteri kepada Jeffrey disahkan positif ketika berada di kawasannya di Kota Marudu. Kini Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tandek dan Parti Bersatu Sabah PBS itu menjalani kuarantin di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC di Kota Blut. Semalam Adun Bingkor dari Parti Solidariti Tanah Air Kusta Robert Tawik turut disahkan positif COVID-19 dan kini berada di Hospital Keningau. Difahamkan Jeffrey dan Robert dipercayai mendapat jangkitan virus berkenaan semasa perhimpunan beberapa anggota parti di Keningau awal bulan ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 403 kes dilaporkan hari ini berbanding 409 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 40,666 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, 1 kes kematian dan 1 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Kes kematian itu dilaporkan di Kota Kinabalu melibatkan seorang wanita warga emas berusia 83 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. 1 kluster baru yang dilaporkan ialah kluster Jalan Sibuga di Sandakan dengan 9 kes kumulatif setakat ini. Kluster ini dikesan melalui saringan bergejala dan saringan kontak rapat di rumah warga tua Sri Harapan. 236 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,653 pesakit sedang menerima rawatan. 315,176 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Tiada pembelian panik di Sabah. Tiada pembelian luar biasa yang berlaku di Sabah sejak semalam walaupun Perdana Menteri dijangka membuat pengumuman mengenai situasi semasa COVID-19 esok. Berdasarkan pemantauan Pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah di premis-premis perniagaan semalam dan hari ini,
tidak berlaku sebarang pembelian panik dalam kalangan pengguna. Pengarah Pejabat KPDN HEP Sabah, Georgie Abbas berkata, setakat ini bekalan keperluan asas di Sabah adalah mencukupi di semua peringkat pengilang, pemborong dan peruncit. Katanya, pemantauan di 192 premis pasar awam, 13 pasar raya serta 140 kedai runcit dan pasar mini di Sabah mendapati tiada pembelian panik. Georgie berkata, pejabat KPDN HEP Sabah sentiasa memantau bekalan barangan keperluan asas termasuk barangan kawalan seperti gula, minyak masak dan tepung. Pemantauan itu dibuat sejak bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac tahun lalu sehingga kini ketika Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB masih lagi berkuat kuasa sehingga 14 Januari. Georgie berkata, seramai 200 orang pegawai penguatkuasa dan 90 pegawai pemantau harga di seluruh cawangan KPDN HEP Sabah terlibat dalam tugas-tugas pemantauan ini. Beliau berkata, pengguna juga dinasihatkan agar tidak membuat pembelian panik kerana bekalan barangan di Sabah memang mencukupi. Semua peniaga di negeri ini juga diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan berikutan penularan jangkitan COVID-19 ketika ini. Peniaga yang didapati menaikkan harga barang secara tidak berpatutan akan diambil tindakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyalurkan sebarang aduan ke 9 saluran aduan pengguna yang disediakan. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah komited menunaikan manifesto pilihan raya. Pelantikan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta dan 2 wakil parti dalam Jawatan Kuasa Gabungan Rakyat Sabah GRS disifatkan sebagai komitmen kerajaan negeri dalam memenuhi manifesto pilihan raya lalu. Ketua Wira Muda STAR Rizal Johari berkata pelantikan yang bersifat inklusif ini menunjukkan bahawa kerajaan sekarang serius untuk memenuhi manifesto pilihan raya Aku Janji. Rizal gembira melihat perkembangan ini kerana ia menunjukkan bahawa kerajaan GRS tidak terpengaruh oleh kemulut politik di semenanjung Malaysia. Dalam satu kenyataan hari ini, Rizal berkata saya pemuda STAR optimis berita ini akan menghentikan tanggapan bahawa GRS berada di landasan yang goyah. 4 anggota STAR yang berada dalam jawatan kuasa GRS adalah Presidennya Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan, Timbalan Presiden Datuk Elron Angin, Setiausaha Agung Datuk Gwende Kohoy dan Penolong Setiausaha Agung Ardino Diris. Mereka antara 27 ahli yang dilantik dalam jawatan kuasa berkenaan. Sementara itu, Rizal menggesa semua pihak untuk menyambut baik dan menyokong penuh gencatan politik yang mungkin akan dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Ia demi kestabilan politik dan kepentingan rakyat dalam memerangi wabak COVID-19 serta kegawatan ekonomi. Tegasnya, kerajaan negeri yang dipimpin oleh GRS mempunyai kurang daripada 5 tahun sahaja untuk membuktikan bahawa gabungan ini mampu untuk membangunkan negeri Sabah jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya pemuda STAR yakin bahawa gabungan GRS akan melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Pasar terapung Sungai Telian menjadi tarikan pelancongan baru di Sarawak. Pasar terapung Sungai Telian menjadi produk pelancongan baru di Sarawak. Terletak lebih 6 km dari Pekan Muka, pasar terapung ini yang beroperasi pada setiap hujung minggu bermula minggu hadapan bakal merancakkan industri pelancongan tempatan khususnya inap desa, muzium mini dan monumen bersejarah. Pasar terapung ini dirasmikan oleh Adun Telian Yusip Nosh Balo. Bagi saya adalah merupakan satu juga tagline yang kita buat bukannya untuk membandingkan dengan Thailand ataupun dengan tempat-tempat lain yang ada floating market, tetapi kita perlu menggunakan
apa yang ada, seperti perahu-perahu lama yang kita panggil perahu buagan, dan bot-bot berkuasa kecil yang boleh dijadikan sebagai transport untuk membawa hasil-hasil hutan, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil nelayan, dan membawa pelancong. Pasar terapung ini menyediakan pusat jualan bagi penduduk kampung memasarkan produk hasil tani, tangkapan laut dan hasil hutan secara terus. Pasar ini akan beroperasi pada setiap hujung minggu termasuk cuti umum dengan penglibatan peniaga dari 7 buah kampung di sekitar Mukah tanpa melalui orang tengah. Menurut Yusuf Nosh, sesuatu harus dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi bukan saja Mukah, malah Sarawak khasnya lebih-lebih lagi ketika negara mengharungi fasa pemulihan pandemik COVID-19. Yusuf Nosh juga mahu kawasan Mukah menjadi tumpuan kepada pelancong domestik apabila siapnya lapangan terbang baru Mukah pada pertengahan tahun ini. Pasar terapung talian ini ialah satu inisiatif di bawah program Mukah Ekstra, iaitu ekstra pelancongan, termasuklah ekstra budaya, ekstra kreatif, ekstra belia, ekstra ekonomi, ekstra tempat, dan ekstra keselamatan. Penduduk sekitar Mukah berkata, pasar terapung ini membantu meningkatkan ekonomi mereka. Dengan adanya floating market di kampung Talian ini, merasa berbangga karena dapat mempromosikan produk jualan kami yang ada di kampung ini, dan berharap agar produk yang saya ada dapat dipamerkan di pasaran yang sedia ada. Okey, apa harapan masa akan datang dengan floating Harapan market? saya semoga ia akan terus memajukan perniagaan antara penduduk kampung di mata dunia. Floating market talian daerah Mukato merupakan satu idea YB yang sangat bernas lah untuk pembangunan Mukah secara keseluruhan, di mana floating market boleh contribute kepada komuniti setempat lah. Dari segi perikanan, homestay, pelancongan, di mana secara keseluruhan yang boleh meningkatkan ekonomi penduduk Mukah sendiri. Seramai 104 penduduk Kampung Bunga Rampai Bau dekat Kuching menerima surat tawaran projek rumah mampu milik daripada Kerajaan Sarawak. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kuiyan berkata, penduduk kampung berkenaan adalah kumpulan pertama yang menerima manfaat daripada projek itu yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Dr. Sim menyerahkan surat tawaran projek rumah mampu milik di Kampung Bunga Rampai Khamis lalu. Katanya, Kerajaan Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak, GPS, mewujudkan institusi kewangan sendiri untuk membantu penerima dalam pinjaman kewangan perumahan. Menerusi Mutiara Finance yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak, pinjaman disediakan kepada pembeli rumah mampu milik. Pembeli setiap rumah yang dibiayai oleh Mutiara Finance hanya perlu membayar antara RM200 hingga RM300 sebulan. Kerajaan Sarawak akan membina lebih 2,500 unit rumah mampu milik. Projek tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM21.9 juta. Untuk rekod, rumah mampu milik di Kampung Bunga Rampai baru siap pada Oktober tahun lalu, lebih awal dari jadual. Penerima di Kampung Bunga Rampai akan dapat mendiami rumah baru mereka selepas kunci diserahkan dalam masa terdekat. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana kami telah diberi oleh kerajaan rumah tu dengan harga yang amat-amat rendah lah, dikira harga pasaran kini tu memang amat-amat syukur dengan kerajaan baru tu sebab sentiasa bantu rakyat. Harapan kami selain pada rumah tu, harap ada pembangunan lain untuk penduduk di sekitar tu lah. Selain daripada rumah, dapat bantuan lain juga.
Kami berasa bersyukur kerana mendapat bantuan rumah Tok Tek. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Dan kami asa bertuah lah kerana terpilih dalam rumah mesra rakyat Tok. Supaya ada lagi sidak lain yang memerlukannya dapat jual lah rumah sama macam kami orang Tok. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikmah Juni. Berjumpa lagi.